Yang Berhormat Batu Kawan. Seterusnya sejemput Yang Berhormat Ulu Langat. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, saya nak terus ke butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Untuk kod 2000, anggaran 2022 hanya 36 juta berbanding tahun lalu sebanyak 42 juta. Mengapa berkurangan? Sepatutnya perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan untuk 8,000 rukun tetangga, tadika perpaduan dan lain-lain program harus ditambah akibat COVID-19. Apatah lagi di bandar-bandar besar yang segala kos semakin bertambah. Seterusnya butiran 050000 one-off pembangunan sistem e-tabika perpaduan 050100 hanya diberi peruntukan 200,000. Cukupkah 200,000 ini nak menyelaras beribu tabika perpaduan termasuk di Sabah dan Sarawak? Sepatutnya bukan sistem IT sahaja. Murid tabika pun tahu guru-guru tabika perlu kepada komputer riba. Mereka inilah ejen perpaduan yang sebenarnya di akar umbi sana. Tambah peruntukan termasuk printer dan scanner untuk aktiviti di taman-taman perumahan serta PPR. Tan Sri Pengerusi, butiran projek 17200 pusat aktiviti perpaduan sebanyak 3 juta dan 17300 untuk pusat urukan tetangga berjumlah 1.7 juta tak cukup untuk membuat kompleks-kompleks baru. Pasca wabak ni lagi susah orang nak merentas sempadan. Negeri-negeri pelbagai kaum seperti di Selangor memerlukan lebih banyak pusat aktiviti perpaduan serta pusat urukan tetangga khususnya di kawasan-kawasan panas. Semoga Menteri Perpaduan ambil maklum bahawa lebihkanlah peruntukan kepada Jabatan Perpaduan di negeri-negeri yang ada pelbagai kaum seperti di Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Masyarakat di seluruh negara sedang menilai apakah Kementerian Perpaduan betul-betul berfungsi atau hanya bercakap sahaja. Sekarang kepayahan akibat wabak sedang dirasai. Perpaduan menjadi semakin rapuh jika tidak dikawal. Bukannya menjaga kepentingan politik parti-parti tertentu sahaja. Penubuhan semula Kementerian Perpaduan Negara memberi sesuatu yang sangat signifikan dalam kerangka pembangunan negara bangsa. Pembangunan negara bangsa ini sangat penting untuk negara kita, terutama dalam menghadapi pelbagai cabaran di akhir-akhir ini. Sejauh manakah elemen-elemen perpaduan dimasukkan dalam penggubalan dasar-dasar negara seperti dasar pendidikan nasional, dasar pembangunan nasional, dasar perumahan negara dan dasar-dasar kita yang lain? Saya bimbang aktiviti perpaduan mengecil dan rutin sahaja. Rukun tetangga, rukun negara secara bermusim. Tidak ada grand idea untuk kita menyuburkan balik semangat perpaduan. Zaman almarhum Tun Abdul Razak, apa-apa dasar mesti disulami dengan agenda perpaduan nasional. Barangkali semangat pengajaran peristiwa 13 Mei masih hangat ketika itu. Isu MA63, kalau kita lihat, KPN kelihatan senyap untuk promot integrasi nasional itu sendiri. Kita dahagakan kemesraan, seni yang indah orang-orang Iban, Kadazan, Murud dan suku-suku lainnya untuk dapat dirasakan oleh mereka yang berada di Semenanjung, dan begitu juga kemesraan Semenanjung ini kita nak bawa ke Sabah dan Sarawak agar kita dapat memperkuatkan lagi konsep perpaduan yang dicita-citakan. Saya rasa sekadar itu. Terima kasih Tan Sri ODP. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Langat, Yang Berhormat Batu Gajah. Silakan.